قرآن كريم كلام الله وأنصتوا يرحمنا الله قرآن كريم كلام الله وأنصتوا يرحمنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera supaya kita mendapat satu kekuatan dalam kita mengaji ataupun mempelajari pengajian kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa saya akan mulakan pengajian rancangan kita dengan bacaan satu hadis yang mana hari ini hadis berkenaan tentang puasa dan Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan sabda baginda as-siyamu wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Rasulullah berkata bahawa puasa dan Al-Quran akan datang memberikan syafaat buat umat Islam pada hari akhirat. Maka sekiranya kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, sekiranya kita baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kerana dua perkara ini akan datang untuk menyelamatkan kita pada hari akhirat kelak. Baik, bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini, seperti biasa bersama dengan saya peneman bicara saya, Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat Doktor. Doktor Nampak sihat, merah jambu hari ni Ustaz, eh? Itulah mungkin muka jambu. Okey, baik. Saya tak nak sebut tentang merah jambu ke jambu ni. Baik, kita akan meneruskan pengajian kita pada hari ini mengenai tentang ayat-ayat Al-Quran yang akan kita teroka berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita semak, kita belik mushaf kita melihat muka surat yang ke-30 ayat yang ke-195. Apakah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin disampaikan kepada kita, seterusnya menjadi peneman ataupun tauladan untuk kita sama-sama beringat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Baik tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, sekiranya tuan-tuan memerhatikan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini itu tadi, Allah Ta'ala menceritakan tentang wa'anfiqu, tentang infak, memberikan sedekah. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam maksudnya yang mengatakan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan? Maka huraian mengenai hadis ini, huraian mengenai ayat ini, ada satu hadis yang menarik yang akan kita bacakan sama-sama pada hari ini. Mari tuan-tuan yang berada di rumah, kita perhatikan slide kita pada hari ini, hadis yang agak panjang, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari an Aslama Abi Imran Al-Tujibi. قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليه من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله ينقي بيده إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله عز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah fakanat at-tahlukatul iqamatil ala amwal wa islahiha wa tarakna al-ghazwa fama zala Abu Ayyub syakhisan fi sabilillahi hatta dufina bi ardir Rum. Maksudnya daripada Aslam Abu Imran At-Tujibi, beliau berkata kami berada di kota Rom, lalu tentera Rom yang berjumlah amat ramai keluar ke arah kami, begitu juga dengan tentera Islam dengan jumlah yang sama banyak menuju ke arah tentera Rom. Ketua orang Mesir adalah Uqbah bin Amir dan ketua daripada kumpulan kami adalah Fadalah bin Ubaid, seorang lelaki daripada tentera Islam menuju ke barisan tentera Rom dan masuk di tengah-tengah mereka. Tentera Islam mula menjerit, subhanallah, dia telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari pun bangun dan berkata, wahai manusia sekalian, kamu menafsirkan ayat ini dengan situasi begini, sedangkan ia diturunkan kepada kami ketika orang Ansar, ketika Allah menguatkan Islam dan bertambah pejuangnya. Sebahagian daripada kami berkata kepada sebahagian yang lain secara senyap-senyap tanpa kehadiran Rasulullah, kekayaan kita telah binasa. Allah telah menguatkan Islam dan bertambah pejuangnya. Jadi jika kita cenderung menguruskan harta kita, maka kita akan dapat baiki apa yang hilang daripada kita. Lalu Allah menurunkan kepada nabinya ayat untuk menegur apa yang dikatakan oleh para Ansar tadi, dan dermakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, maka kebinasaan itu adalah berkaitan dengan mengejar kekayaan dan pertahankannya. Kami tinggalkan peperangan, tetapi Abu Ayyub tetap kekal berjihad di jalan Allah hingga dia dikebumikan di Rom. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Perbincangan lanjut mengenai hadis yang panjang ini akan kita telusuri selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perbincangan mengenai hadis jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Hadis yang kita bacakan tadi sebenarnya hadisnya panjang sangat, yang mana dia diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang menceritakan ada satu kumpulan manusia sedang berperang dengan tentera Rom. Lalu seorang lelaki pergi menyerbu ke arah tentera Rom. Kaum muslimin yang melihat lelaki pergi menyerbu ke arah tentera Rom tu berkata, dia telah membinasakan diri dia kerana pergi ke arah tentera Rom dengan seakan-akan bunuh diri lah, seakan-akan bunuh diri. Tetapi bila mana Abu Ayyub menyaksikan kata-kata orang-orang yang berada di sekelilingnya, Abu Ayyub kata, Ustaz ni, Abu Ayyub kata, dia kata mereka tu bukan bunuh diri, lelaki tu bukan membinasakan diri dia, kerana pernah turun ayat ini kepada kami dan yang dimaksudkan sedemikian adalah mereka yang tidak pergi berjihad sebenarnya yang membinasakan diri. Seakan-akan gambarannya sedemikian, menggambarkan kalau kita tidak menginfakkan diri kita ke jalan Allah, kalau kita tak menginfakkan harta kita, seakan-akan kitalah yang membinasakan diri kita, bukan kerana kita mencampakkan diri kita ataupun menyertakan diri kita di dalam medan perang. Jadi kalau kita perhatikan hadis ni tuan-tuan, sebenarnya menarik Ustaz ini, kerana gambaran tentang perkara tu Rasulullah gambarkan orang yang pergi berjihad tu yang sebenarnya selamat. Orang yang tak pergi berjihad sebenarnya dialah yang membinasakan ke arah kebinasaan. Betul. Dan kalau Ustaz ni perasan tadi, hadis tadi siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Okey, yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Betul. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah menarik ya doktor. Betul. Yang berlaku pada Abu Ayyub Al-Ansari bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tibanya ke kota Madinah. Nabi nak duduk rumah siapa? Tak tahu doktor. Lalu unta Nabi berjalan dan mana yang unta tu berhenti, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk di rumahnya. Betul. Ramai ketika tu sahabat nak aku nak Nabi duduk rumah aku kan. Tapi akhirnya unta tersebut berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Betul. Itu adalah salah satu kisah yang disebutkan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang Abu Ayyub Al-Ansari ini, mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan slide kita pada hari ini berkenaan tentang Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Nama sebenar beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib, yang mana beliau meninggal sekitar pada tahun 50 Hijrah.
dan sentiasa beliau adalah seorang yang sentiasa menyediakan makanan dan menyantuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ataupun kesungguhan beliau berjihad bukan sahaja disebutkan dalam hadis tadi, tetapi Al-Imam Ibnul Athir sebutkan juga mengenai beliau di dalam kitabnya Usdul Ghabah, menceritakan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ni adalah seorang yang memang rajin sehingga kan dia meninggal pun pada tahun ke-50 Hijrah tu dah berdekatan dengan Konstantinopel. Maknanya dia berperang sehinggalah dia berusaha untuk membuka kota Konstantinopel dan berjuang untuk mempertahankan Islam itu sendiri. Baik, iaitu mengenai tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi jika kita perhatikan hadis tadi Ustaz Husaini dia menceritakan tentang sebenarnya jihad ni bukanlah membinasakan diri. Yang membinasakan diri yang disebutkan dalam hadis ni adalah mereka yang tidak pergi berjihad, bahkan tidak ingin menginfakkan diri ke jalan Allah. Bahkan yang paling penting saya kategorikan kat sini dua Ustaz Husaini. Yang pertama, yang membinasakan diri ni ada dua. Yang pertama, membinasakan diri secara fizikal, iaitu dia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan, sama ada dia bunuh diri, Allah Ta'ala larang bunuh diri, Allah Ta'ala kata wala taqtulu anfusakum. Bahkan dia merosakkan diri dia dengan perkara-perkara fizikal. Seperti mana? Macam mana Ustaz Husaini yang merosakkan diri secara fizikal tu? Contohnya macam dadah, rokok, betul kan? Maknanya dia mengambil perkara-perkara yang merosakkan diri dia. Segala apa yang merosakkan diri, inilah Allah Ta'ala kata jangan kita campakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dan orang yang tidak pergi berjihad dan tidak menginfakkan diri ke jalan Allah juga mencampakkan diri dia sebenarnya ke dalam kebinasaan. Perkara yang merosakkan diri manusia juga adalah, kalau tadi merosakkan diri secara fizikal, Ustaz Husaini, sekarang ni merosakkan diri secara yang secara rohani pun ada. Perkara ni disebutkan daripada seorang salafus salih yang nama dia Bishr al-Harith. Bishr bin Harith menyebutkan, dia kata khaslatan tuqsiyani al-qalb. Dia kata dua perkara yang akan mengeraskan jiwa seseorang. Yang pertama, kathratul kalam. Banyak sangat cakap pun tak boleh mengeraskan jiwa. Dan yang kedua, kathratul akal, banyak makan. Rupanya yang ni kata-kata salafus salih. Maknanya banyak cakap sangat pun tak elok kerana takut-takut tercakap perkara yang bukan-bukan. Yang kedua, banyak makan pun tak boleh sebenarnya Ustaz Husaini. Kenapa Ustaz Husaini? Saya boleh makan tadi. Kalau makan sekadar keperluan ibadah tak jadi masalah. Tetapi kalau makan berlebihan, itu yang dikatakan sebagai boleh mengeraskan jiwa. Begitu juga dengan kata-kata Saidina Umar. Saidina Umar pernah menyebutkan, dia kata waman kathura kalamahu kathura saqta. Siapa yang banyak cakap nanti dia akan banyak salah. Waman kathura saqtuhu qalla hayya'uhu. Siapa yang banyak salah ni seakan-akan dah semakin kurang sifat malu dia. Saidina Umar kata, dan bila mana waman qalla haya'uhu qalla war'uhu. Siapa yang kurang malunya maka kurang wara'lah dia. Waman qalla war'uhu mata qalbah. Dan siapa yang kurang wara' dia maka dia akan cenderung ke arah menyebabkan jiwa dia mati. Jadi inilah yang disebutkan oleh Saidina Umar. Dan beberapa yang saya sebutkan juga tadi, Bishr al-Harith menceritakan bagaimana kerosakan ataupun mencampakkan diri ke dalam kebinasaan bukan sekadar perlakuan fizikal, tetapi juga perlakuan rohani juga boleh merosakkan hati, melakukan dosa boleh menggelapkan hati dan sebagainya. Kemudian perkara kedua Ustaz Husaini yang disebutkan juga tadi adalah tentang infak. Iaitu maknanya kita digalakkan juga memberi sumbangan. Kenapa agaknya Ustaz Husaini kalau kita beri sumbangan ni Allah Taala akan membantu kita atau macam mana? Dia kalau kita tengok ayat wa anfiqu fi sabilillah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat pertama wa anfiqu. Betul. Mana kata kalau kita menginfak itu kepada jalan-jalan yang membolehkan Islam itu ditegakkan. Masya-Allah. Dari segi ekonomi dan sebagainya lah. Baik. Perbincangan lebih lanjut mengenai tentang infak dan bagaimana Rasul galakkan infak akan kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis jangan campakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Jihad bukanlah membinasakan diri. Bahkan mereka yang menginfakkan diri mereka ke arah jihad dan berinfak dengan harta mereka ke arah jihad, sebenarnya merekalah yang sebenarnya
menegakkan diri mereka dan membersihkan jiwa mereka. Inilah sebenarnya intipati utama dalam hadis yang disampaikan oleh Saidina Abu Ayyub Al-Ansari itu tadi. Baik, kalau kita perhatikan juga topik hari ini mengenai tentang membinasakan diri. Adakah jihad itu membinasakan diri ataupun tidak? Tetapi ramai yang tidak sedar sebenarnya dalam perlakuan harian kita pun ada perkara-perkara yang kita melakukan tindakan yang membinasakan diri. Ada tak Ustaz ini rasa contoh-contoh yang perlakuan manusia hari ini membinasakan diri mereka? Kalau nak cakap contoh tu doktor, banyak sebenarnya. Okey. Dia salah satunya adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok banyak sekarang ni banyak aksiden yang berlaku akibat pemandu yang mabuk. Allah. Dan kadang-kadang yang melanggar ataupun mangsa kejadian tersebut adalah seorang ayah, seorang suami dan mungkin juga satu keluarga. Dan disebabkan perkara-perkara yang kata arak lah contohnya kan. Dia mabuk tu daripada arak lah. Ada satu perkaitan yang boleh menyebabkan hilangnya satu institusi keluarga tersebut. Betul. Dan benda ni bukan sekali dua doktor. Dan benda ni banyak kali berlaku dan kita harapkan mungkin ada tindakan-tindakan yang diambil lah. Jadi sebenarnya itu yang ke arah kebinasaan tersebut. Betul. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ataupun atas jalan raya ni memang banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita tak sangka, sama seperti yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi tentang pemandu yang mabuk. Kemudian kalau kita perhatikan juga hari ini, tak payah mabuk pun tak apa. Ada juga orang kita yang membinasakan diri dengan memandu lebih daripada had laju. Bahkan memandu sambil selfie boleh Ustaz Husaini? Doktor pernah ke? Maknanya memandu sambil pegang telefon ataupun memandu dengan kemarahan. Saya kadang-kadang hairan juga ada di kalangan sikap orang kita di Malaysia ni memandu dalam keadaan yang sukar juga mengalah. Yang mana kita perhatikan kadang-kadang dia tak boleh nak kalah waktu memandu ni nak menang aja. Maknanya yang ni sebenarnya kadang-kadang boleh mencampakkan diri juga ke arah kebinasaan. Yang ni juga yang mungkin kita boleh maksudkan dalam maksud yang mungkin ingin disampaikan di dalam hadis ini, iaitu jangan kita melakukan satu tindakan yang merosakkan diri kita, bahkan memberikan kesan kepada keluarga kita dan orang lain. Yang ni yang paling utama. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bacakan sedikit pengajaran dan resolusi yang kita boleh praktikkan daripada pengajian kita dalam hadis ini. Baik, yang pertamanya adalah kita hendaklah berusaha dalam kemampuan kita untuk menegakkan kalimah Allah, iaitu berjihad, mempertahankan agama Allah. Dan yang keduanya, kita hendaklah menginfakkan harta dan tenaga. Menginfakkan harta dan tenaga adalah usaha menegakkan agama Allah. Dan yang ketiganya, menghargai para sahabat yang berjuang dan berkorban untuk mempertahankan agama Allah. Yang nombor 3 ni adalah kita ambil daripada sikap Abu Ayyub Al-Ansari itu tadi, sehingga ke hujung hayat dia pada tahun 50 Hijrah tu dia masih lagi berjihad pada zaman Saidina Muawiyah, sehinggalah hampir-hampir dia sampai ke kota Konstantinopel kerana berjuang untuk menegakkan, menyampaikan kalimah Allah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa saya menyeru kepada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, sumbangkan ataupun hulurkan sumbangan kepada tabung Gerakan Al-Quran, tabung yang akan digunakan untuk memperkasa program-program pengajian Al-Quran yang akan kita gunakan untuk memperbanyakkan lagi pengajian tentang Al-Quran dan hadis. Dan seperti mana yang disebutkan juga dalam hadis ini ataupun dalam Quran yang dibacakan tadi, wa anfiqu, dan berikanlah sumbangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan merahmati tuan-tuan dan menjadikan aset ini sebagai aset untuk tuan-tuan bawa ke syurga kelak. Baik, bagi mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, seperti biasa saya menyerahkan ataupun mempersilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Mudah-mudahan pengajian kita dirahmati Allah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dalam setiap apa yang kita kerjakan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan kami
menjadikan diri kami ini terjebak dengan kebinasaan ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami daripada segala kebinasaan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala anasir-anasir luar yang memudaratkan diri kami dan keluarga kami ya Allah. Engkau Maha Penyelamat kami ya Allah, Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.